Assalamualaikum, salam Sabah Maju Jaya. Anda bersama saya Muhammad Aiman Rahimi dalam Berita Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Antara tajuk utama yang menarik pada edisi kali ini: Mangsa banjir terima bantuan wang ehsan. Ketua Menteri lancar pelan induk gas Sabah. Majlis pelancaran Bulletin M2 Care Pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas. Lebih 200 peserta hadiri persidangan mini Masa Depan Kita. Taklimat Pembangunan Negeri Sabah bersama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara di Pitas dan Kota Marudu telah menerima bantuan wang ehsan berjumlah RM1,000 serta bantuan bakul makanan. Penyerahan bantuan disempurnakan oleh Ketua Menteri Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur semasa lawatan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Sekolah Kebangsaan Pekan Pitas 2 dan Pusat Dewan Komuniti Kota Marudu pada Rabu lepas. Seramai 94 ketua isi rumah menerima bantuan di Pitas, manakala di Kota Marudu melibatkan seramai 132 ketua isi rumah. Dalam satu kenyataan Ketua Menteri, lain-lain bentuk bantuan akan diselaraskan secepat mungkin seperti bantuan RM10,000 kepada waris yang meninggal, insentif pembelian barangan keperluan, voucher membaiki kenderaan dan bantuan kerosakan rumah. Katanya lagi, kerajaan akan memastikan keselamatan rakyat menjadi keutamaan dan setiap agensi berkaitan akan terus memainkan peranan dalam menghadapi sebarang bencana. Ketua Menteri Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur telah melancarkan pelan induk gas Sabah di Menara Petronas 2 pada Selasa lepas. Pada masa yang sama, beliau juga merasmikan Menara Petronas 2 setinggi 11 tingkat bersebelahan dengan Menara Petronas 1 di Sembulan. Dalam satu kenyataan, Ketua Menteri berkata pelan induk gas Sabah akan dijadikan rujukan buat kerajaan negeri dan Petronas dalam aktiviti pembangunan berkaitan gas asli di negeri ini. Pelan berkenaan dihasilkan menerusi kajian bersama kerajaan negeri dengan Petronas sejajar usaha meneroka secara mampan potensi industri gas asli domestik. Katanya lagi, pelancaran pelan ini merupakan kesinambungan daripada peristiwa penting bagi negeri ini, iaitu selepas menandatangani perjanjian kerjasama komersial pada 7 Disember tahun lalu. Turut hadir Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, merangkap Menteri Kewangan 2, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Sevia Haji Safar Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Bakir Saleh, Pengerusi Petronas Yang Mulia Datuk Tengku Muhammad Taufik, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas, serta Yang Berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Yang Berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai mewakili Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Sevia Safar Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri hadir pada Majlis Pelancaran Bulletin M2 Care Pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas di Wisma Muiz pada Jumaat lepas. Majlis telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif, Menteri Tugas-Tugas Khas. Menurut sumber, Pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas telah menerbitkan sebanyak 200 naskah majalah berkaitan program jelajah pejabat menteri ke seluruh negeri Sabah bagi menyampaikan bantuan ke sekolah agama negeri, sekolah tahfiz, madrasah, masjid serta surau. Buletin ini akan diterbitkan sebanyak 4 kali setahun bermula tahun ini sebagai dokumentasi penting kegiatan pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas. Turut hadir pada majlis itu Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Yang Berhormat Datuk Saiful Zaman Sanggul dan Mufti Sabah Datuk Bungsu Elias Aziz Jaafar serta setiausaha tetap dan ketua-ketua jabatan berkaitan. Persidangan mini Masa Depan Kita telah berlangsung dengan jayanya di Sabah International Convention Centre, Kota Kinabalu pada Selasa lepas. Seramai lebih 200 peserta menghadiri persidangan berkenaan. Pengacara persidangan berkenaan adalah pengacara sensasi yang diundang khas iaitu Farish Aziz bersama Amy Dangin atau lebih dikenali dengan panggilan Aunty Patrin. Persidangan dimulakan dengan perkongsian topik dalam slot pertama mengenai Khazanah Negeri Masa Depan Kita oleh Yang Berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Slot kedua disampaikan oleh pensyarah UiTM Sabah yang pertama menerima gelaran Profesor iaitu Profesor Teknologi Profesional Dr. Imbarin Bujang dengan perkongsian topik mengenai Our Preparedness to Economic Recovery. Manakala slot ketiga disampaikan oleh Dr. Desi Raja, Penasihat Mitsubishi Center of Global Health Architecture 2021, diikuti dengan slot keempat bertajuk Journey of Accomplishment oleh Dr. Jamili Nais, Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan.
Persidangan diteruskan dengan topik The Empowered Generation oleh Nadia Huan dari TMC Life Sciences, diikuti topik The Magic of Technology oleh Raja Azmi Adam, Pengarah Jualan Sektor Awam Malaysia dan Pasaran Baru Asia Tenggara, Google Malaysia, dan topik berakhir mengenai Youth Power oleh Muhammad Fauzi Acho, Fellow Parlimen Malaysia 2021. Persidangan melabuhkan tirai dengan aktiviti makan malam, koktel serta persembahan live band. Taklimat Pembangunan Negeri Sabah bersama Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang telah berlangsung di Menara Kinabalu pada Sabtu lepas. Kedatangan rombongan disambut oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, Timbalan Ketua Menteri II, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Servia Safar Untong, Setiausaha Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Tuan Endi Muhammad Suryadi Bandi, Pembantu Menteri Belia dan Sukan, dan yang berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri. Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang kemudian menandatangani buku pelawat dan menuju masuk ke dalam Dewan Bangkuasi. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku, Sabah Tanah Airku, lagu Negeri Pulau Pinang untuk Negeri Kita, dan lagu Sabah Maju Jaya. Seterusnya, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri menyampaikan taklimat Pembangunan Negeri, diikuti dengan sesi penyampaian berbalas cendera kenangan antara Kerajaan Negeri yang diwakili oleh Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri II kepada Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Yang Berhormat Datuk Lau Cho Kiang yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang pula menyampaikan cendera kenangan kepada Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri. Majlis diakhiri dengan jamuan makan tengah hari sebelum Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang bersama rombongan beredar daripada Dewan. Mengakhiri berita perkhidmatan awam pada kali ini, saksikan rakaman ucapan Yang Berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri sempena Tahun Baru 2022. Kami dari warga penyampai berita mengingatkan keluarga perkhidmatan awam supaya terus mengamalkan norma baharu walau di mana juga anda berada. Jaga diri, sayangi keluarga Malaysia. Untuk lebih banyak berita terkini, jangan lupa layari laman YouTube Jepan TV. Salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia dan salam Sabah Maju Jaya. Tahun 2021 berakhir dengan 1001 cabaran dan kenangan kepada semua penjawat awam negeri Sabah, khususnya kami di warga Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah dalam menghadapi perubahan budaya kerja dan norma baru. Kita telah didedahkan dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan sejak 18 Mac 2020, dasar bekerja dari rumah, serta amalan prosedur operasi standar. Usaha-usaha ini bertujuan untuk mengekang penularan wabak COVID-19 demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia di Sabah. Agenda pendigitalan terus menjadi keutamaan kami menerusi pelancaran Sabah Elite Perseview, pelaksanaan biometric facial recognition, sistem iPortfolio, dan lain-lain inisiatif dalam meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam negeri Sabah. Selain itu, kita juga masih meneruskan usaha membangunkan modal insan seperti mana yang termaktub dalam Alat 7 Sabah Maju Jaya dengan memperkenalkan inisiatif berimpak tinggi seperti kursus urus takbir dan integriti tahun 2021, program outreach perkhidmatan awam, program iTalent, dan juga program skim sangkutan dan latihan. Strategi Trust 7T ala 7 Jepang 2022 turut diperkenalkan, yaitu tangkas, tepat, telus, tertib, tegas, tanggung jawab, dan terima kasih sebagai pendekatan baharu dalam melestarikan perkhidmatan awam dan mensejahterakan rakyat negeri Sabah. Bagi mengadaptasi norma baru dalam perkhidmatan awam, saya juga mengajak anggota perkhidmatan awam untuk bertindak 24/7 dengan mempraktikkan konsep bekerja tanpa pejabat. Ini merupakan peralihan pemikiran daripada yang saya perkenalkan
tahun 2021, yaitu berfikir 24/7 selaku penjawat awam. Akhir kata, saya Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu 2022 kepada seluruh rakyat negeri Sabah, khususnya keluarga penjawat awam di negeri Sabah. Teruskan mengamalkan nilai-nilai yang baik dan juga etika yang murni dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.